Banyak tips yang saya jumpa orang senang, orang tenang hidupnya sahabat-sahabat muslimat adalah orang yang mampu mengawal marahnya. Tapi orang yang sikit-sikit marah, muka berkedut kan. Dia senang tapi jiwanya tak tenang. Kerana apa? Kerana memang asyik marah-marah. Saya suka merujuk kepada bab ke-9. Ada satu buku yang saya tekuni karangan Ustaz Fahrul Muhammad Joy yang dalam bab 9 ini menceritakan tentang marahlah tetapi bukan kerana marah. Bab ini sangat terkesan di minda saya daripada dulu lagi saya baca buku ni dan saya bawa dalam ceramah-ceramah saya. Sebab tu bila ditanya nak bagi tajuk apa, hidup indah tanpa marah. Ada orang yang ibadahnya luar biasa hebat. Besok 1 Zulhijjah dia dah mula dah, puasa pun dia, sedekah pun dia. Macam-macam amal soleh dia buat, tapi lisannya masih marah-marah. Kan? Dia takkan dapat keindahan hidup. Kerana sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Rupa dalam lebih 20 tahun dakwah ni kita bekerja dengan macam-macam manusia kita berjumpa. Sesungguhnya orang yang mampu mengawal marah tu itulah Allah tinggikan darjat dia dan penuh dengan kemuliaan. Kita tanya, apa rahsia kak? Macam mudah je semua urusan akak ni. Saya nampak Masya Allah bukan orang senang tapi akak mampu menyenangkan orang-orang lain. Banyak tips yang saya jumpa orang senang, orang tenang hidupnya sahabat-sahabat muslimat adalah orang yang mampu mengawal marahnya. Tapi orang yang sikit-sikit marah, muka berkedut kan. Dia senang tapi jiwanya tak tenang. Kerana apa? Kerana memang asyik marah-marah. Walaupun mungkin ia biasa-biasa bagi kita, jom kita persiapkan minda kita. Apa pun yang kita nak tuju, yakni kita nak menuju kejayaan abadi, itulah syurga Allah. Kejayaan apa baru ni anak kita, cucu kita bagi straight A SPM result kepada kita. Tapi sahabat-sahabat muslimin muslimat, tidak ada siapa di kalangan kita yang boleh menentukan mereka itu nanti berjaya sampai memasukkan dirinya ke dalam syurga. So selagi mana belum ke syurga, tak ada siapa boleh berbangga dengan kejayaan itu ini. Orang datanglah puji, kembalikan puji-pujian itu kepada Allah. Kejayaan apa sangat aku syukur, tapi belum tentu lagi orang yang seperti ini dapat masuk ke syurga Allah. Jadi semua kita tak tahu siapa akan ke syurga Allah. Ada banyak kisah yang mudah dibukakan pintu syurga oleh Allah adalah orang-orang yang mudah mampu menahan marah ketika di dunia. Subhanallah. Kita perhatikan satu persatu. Musuh kebijaksanaan ialah sifat marah. Maknanya di kalangan kita, siapa saja yang saya sebut tadi, ada orang dapat straight A SPM dulu-dulunya. Hari ini dia membesar, dewasa sebagai orang yang berjaya, kaya. Tapi dia tak mampu mengawal marahnya, orang ni bukan orang yang bijaksana. Okay, ini orang alim yang menuliskan, sahabat-sahabat muslimat. Ustazah tolong bacakan sahaja. Berapa ramai orang yang bijak, tetapi akhirnya jatuh terhina kerana gagal mengawal kemarahan. Kita pun mengiyakan. Yalah, jumpa si Polan tu, Masya Allah. Kita buat macam mana pun, jahat orang buat ke dia, tetap baik yang dia balas. Bukankah itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan kasih sayang? Dan orang yang disyurgakan oleh Allah, cerita dalam syurga tu tak ada cerita orang yang marah-marah, tak ada cerita orang yang saling hasad, dendam, benci, tapi penuh dengan jiwa kasih sayang. Kenapa dia nak marah tapi kena sabar? Sebab jiwanya penuh dengan sayang. Masya Allah. Jadi bila hati kita, jiwa kita penuh kaya dengan kasih sayang, kita akan mampu meredakan kemarahan dalam hati kita. Marah juga ibu-ibu yang baik, yang hebat, marah anak-anak tak solat. Sebab Allah suruh tegur. Allah suruh pimpin ke jalan-jalan yang Allah redha. Tapi marahnya tu bukan ketika iblis dah masuk dalam tubuh. Sebab tu ada orang marah sampai cedera tubuh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi mencederakan tubuh. Apatah lagi datang mudarat sampai orang tu tak boleh nak bangkit dengan sehat beribadah. Kenapa kamu tak boleh bangkit ibadah ni? Aku kena pukul dengan laki semalam sampai nak sembahyang pun tak larat. Suami tu berdosa besar di sisi Allah. Sebab menyebabkan seorang isteri ataupun seorang anak dipukul sampai tak boleh bangun beribadah. Jadi kenapa kalau pukulnya kerana Allah suruh, masa dia marah tu malaikat berada di sisi dia, mustahil dia nak marah-marah sampai mencederakan tubuh. Jadi yang sampai cedera tubuh, yang sampai terbunuh orang yang pernah dia sayang. Kan kadang-kadang bila ditangkap, ditanya, kenapa bunuh isteri sendiri ni? Puncanya sebab marah je.
Saya tak sedar ada pisau dekat tangan saya. Tak sedar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut puncanya adalah marah. Jadi akal akan ditawan oleh emosi. Diri hilang kendali. Bila mana? Bila marah sudah mula menguasai. Allahu Rabbi. Pada ketika itulah manusia yang paling bijak sekalipun akan bertukar menjadi dungu. Allahu Akbar. Ada dalam satu kitab lain, Wasiat 4 Imam, dibacakan kepada kita sahabat-sahabat, bila tengah marah tu cuba tengok cermin. Wajah yang indah pun bertukar menjadi merah. Kan bahkan dituliskan kat situ ada wajah seolah-olah bertukar menjadi kera. Saya baca takutnya takkanlah marah muka jadi monyet pula. Maknanya nak cerita buruk sungguh rupa orang tengah marah ni. Sebab apa? Bila kita tengah syok, perasan kita cantik, wah selfie kan main share dekat orang. Tapi tengah marah ada orang selfie tak nak share kat orang. Kau tengok muka aku tengah marah ni. Lepas tu orang balas, aku tengok macam muka monyet dan kau ni marah macam tu. Jadi orang tak selfie lah ketika muka tengah marah-marah tu. Maknanya kenapa? Sebab dia tengok cermin muka memang tak lawa saat marah. Percakapannya, tindakannya dan raut wajahnya menjadi begitu hodoh. Kitab ni tulis begitu hodoh saja, tapi dalam kitab lain saya kata macam muka kera. Allahu Akbar. Kalau kera tahu pun kecil hati kera. Kau samakan aku tak pernah marah, dia kata kan. Tidak sepadan lagi dengan tingkat akal atau kecerdikannya. Allahu Akbar. So cerdik mana? Ustazah yang suka marah-marah tu dulu best student tu, orang tak kisah dah. Yang suka marah-marah tu Ustazah sebenarnya dia bukan macam tu. Allahu Akbar. Kalau betul kamu orang cerdik, kamu orang bijaksana, kamu tidak marah-marah. Sebab marah ni kalau kita ketepikan sahabat-sahabat akan membantu kita mendapat hidup yang lebih indah. Masya Allah. Jadi macam mana nak halang diri kita ni terus tidak dungu, terus tidak hodoh supaya kita jangan ada rasa marah. Maka marah gantikan dengan maaf. Bukan mudah ni, marah gantikan dengan maaf. Oleh itu, salah satu sifat bertakwa ialah mampu menahan marahnya. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Kalau di TV Al-Hijrah tu saya rasa surah Ali Imran 133 hingga 134 ni dah berapa kali ulang dah. Sebut tajuk sabar pun dia bagi ayat ni. Dia kata, Ustazah boleh tak bahas surah Ali Imran 133, 134? Suka sungguh para asatizah kita bahas. Sebab memang ayat ni bagi kita satu kesedaran. Hasil daripada tadabbur ayat ini, kita akan jadi manusia yang insya Allah mengangkat diri kita sendiri dengan menyuburkan keimanan. Sebab takabur kita boleh lebur dengan kita tadabbur ayat ni. Ibu-ibu, sahabat-sahabat kekanda bonda, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dua ayat. Ali Imran 133, Ali Imran 134. Kalimah wasari'u, sari' dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. So yang mendakwa dirinya takwa tapi masih ada rasa suka marah belum mencapai tahap takwa. Jadi kayu ukurnya kita ni adalah ayat-ayat Quran. Kita duk rasa ahli syurga dan itu. Jadi maksudnya ini sebenarnya adalah perintah Allah kepada siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Kita tahu takwa adalah tiket utama nak masuk ke syurga Allah. Macam mana nak masuk ke syurga tanpa takwa? Sahabat-sahabat, so takwa ni apa? Dalam takwa ada sabar, sudah pasti ada iman. Dalam takwa ada menahan marah. Kalau kata dia ni segala tip top Ustazah, cuma dia tak boleh kawal marah dia, itu belum lagi takwa.